Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Muhammad Aidi bin Al-Fatah. Nombor kad metrik 060890. Pada hari ini, saya ingin membentangkan sebuah kitab ilmu tauhid yang bertajuk Ad-Darasi As-Samin fil Aqidah Al-Mu'min, atau terjemahannya ialah Mutiara Bahagia pada menyatakan akidah orang yang beriman. Dan di sini adalah muka hadapan buku Ad-Darasi As-Samin fil Aqidah Al-Mu'min, iaitu ditulis oleh Syekh Daud bin Syekh Abdul Al-Fatani dan ditahqiq oleh Dr. Abdul Wahab bin Muhammad Sadih. Seterusnya kita pergi kepada pendahuluan. Pada hari ini, dunia memerlukan para ulama yang harus dilahir di muka bumi ini untuk memastikan ajaran agama Islam terus berkembang dengan pesat, serta banyak buku-buku ilmiah yang boleh dihasilkan oleh beliau untuk memastikan masyarakat berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa berada di dalam keadaan yang lurus serta bertambah akidahnya. Tidak dinafikan, akidah umat Islam pada hari ini semakin hari semakin luntur. Hal ini disebabkan keadaan dunia yang semakin canggih dan pelbagai perkara yang boleh melalaikan seperti telefon, komputer, kelab malam dan sebagainya. Untuk mengelakkan perkara ini terjadi semakin berleluasa, para ulama telah mengeluarkan pelbagai kitab ilmu tauhid sebagai pedoman kepada masyarakat untuk mempelajari tentang akidah lebih mendalam. Antara kitab masyhurnya di dalam kalangan ilmu tauhid iaitu kitab Ad-Darasi As-Samin fi Aqidah Al-Mu'min, atau terjemahannya ialah Mutiara Bahagia pada orang yang menyatakan akidah orang beriman. Kitab ini dikarang oleh Syekh Daud bin Syekh Abdul Al-Fatani. Kitab ini antara kitab yang popular serta terdapat di kalangan guru-guru pondok yang menggunakan kitab ini sebagai panduan untuk mengajar. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang pengarang. Nama dan keturunan beliau ialah Syekh Wan Daud, Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris, atau dipanggil juga sebagai Syekh Wan Seni. Ibunya Fatimah binti Wan Salamah binti Tok Bandar Wan Su bin Tok Kaya Rakna Diraja binti Andi Fakih adik Datuk Maharaja Lela. Beliau dikenali sebagai Tok Syekh Daud. Beliau mempunyai 5 orang adik-beradik. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir, Syekh Wan Abdul Rashid, Syekh Wan Idris, dan terakhir sekali beliau mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Siti Khadijah. Beliau dilahirkan di kampung Parit Mahrun, Kerisik Patani. Namun tarikh lahirnya tidak tepat dipastikan kerana kecatatan para pendidik yang berbeza. Perkara ini amat biasa di dalam ahli akademik kerana kadang-kadang semasa untuk membuat catatan mungkin tulisannya tidak begitu jelas ataupun tersalah dicetak. Seterusnya, Syekh Daud dibesarkan dalam keluarga ilmuwan, iaitu ayahnya Syekh Wan Abdullah dan datuknya Syekh Wan Idris adalah ulama besar pada masa itu. Justru Syekh Daud telah diberi didikan agama sejak kecil oleh bapa dan datuknya. Syekh Daud telah mengikuti semua sistem pendidikan yang berada di Patani pada ketika itu. Pada peringkat awal beliau berguru dengan keluarga sendiri, termasuk ayah dan datuknya serta bapa saudaranya Syekh Syafiuddin. Ada pendapat mengatakan beliau belajar di Patani selama 5 tahun. Kemudian mengembara ke Aceh dan berguru dengan Syekh Muhammad Zain Al-Asyi, seorang ulama terkemuka daripada Kesultanan Aceh. Namun menurut semua dipercayai, beliau dan beberapa sahabat beliau telah belajar selama 30 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Mat Nasri. Nombor metrik 059959. Hari ini saya akan bentang tajuk mengenal ilmu dan iman Allah. Kelebihan ilmu ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Darajatil ilma utu wallazina minkum amanul lazina Allah yarfa. Maksudnya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Ayat ini dia menegaskan bahawa orang yang beriman dan berilmu akan diangkat darjatnya berganda-ganda berbanding dengan orang yang beriman tapi tiada ilmu. Walaupun semua orang beriman mendapat darjat di sisi Allah. Menurut hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iza matal insanu
qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bihi au waladin salihi yad'u lahu. Hadis ni selalu kita dengar di radio-radio dan hadis ni selalu disebut. Maksudnya, apabila mati seorang anak manusia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang berdoakan untuknya. Menurut kitab tersebut terdapat 10 prinsip ilmu. Yang pertama, takrifnya. Yang kedua, tajuknya. Yang ketiga, pengasasnya. Yang keempat, namanya. Yang kelima, matlamatnya. Yang keenam, hukumnya. Yang ketujuh, tujuannya. Yang ke-8, sumber yang diambil. Yang ke-9, nisbahnya. Dan yang ke-10, nisbah dan kaedahnya. Tujuan utama ilmu ini adalah tujuan utama ilmu Usuluddin adalah untuk mengenal Tuhan yang Maha Agung. Kerana mengenal adalah fardu dan wajib atas setiap yang mencapai akhir bala. Kat sini bermaksud kepada manusia yang dah capai akhir bala, dia perlu mengenal ilmu Usuluddin ni. Itu adalah satu perkara yang wajib. Yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah akan hilang keraguan dan hasil ilmu yang yakin. Kategori iman ada 2. Yang pertama, tahap keimanan seorang yang bertaklid, iaitu mukallid. Yang kedua, tahap keimanan seorang yang arif. Di dalam kitab tersebut terdapat 2 pembagian ilmu. Yang pertama, tasawwur, iaitu gambaran. Yang kedua, tasdik, membenarkan. Apakah itu gambaran tasawwur? Iaitu mendapat atau menggambarkan dalam diri tentang kejadian atau hakikat sesuatu tanpa disandarkan dengan nafi atau isbat. Dan yang kedua, membenarkan, iaitu tasdik, memberi pandangan suatu kejadian serta menghukum ke atas dengan penafian atau pengisbatan. Kiranya bermaksud gambaran ini dia memberikan satu gambaran kejadian atau hakikat tersebut untuk disandarkan dengan nafi atau isbat. Dan membenarkan pula adalah satu pandangan, memberi pandangan satu kejadian serta menghukum ke atas penafian atau pengisbatan tersebut. Seterusnya adalah pembagian hukum. Pengisbatan atau penafian sesuatu hukum itu kadang-kadang menggunakan dalil syarak, akal atau kebiasaan. Okey, yang pertama, hukum syarak. Yang kedua, hukum adat. Dan yang ketiga, hukum akal. Menurut kitab lain, cara mengenal Allah SWT, saya ambil daripada kitab Aqidatul Awam. Dia menyebut cara-cara mengenal Allah SWT dengan cara yakin bahawa Allah SWT mempunyai 20 sifat yang wajib. Yang pertama, maujud, iaitu ada. Yang kedua, qadim, telah ada sebelum ada segala sesuatu. Yang ketiga, baki, kekal abadi tanpa akhir. Yang keempat, muhalafatu dil khalaq, bertentang dengan makhluk. Qaim, berdiri dengan sendiri, tidak memerlukan bantuan sesiapa. Yang keempat, Ghaniyyu, yang maha kaya. Yang kelima, Wahidun. Yang keenam, Hayyun, yang maha hidup, tidak akan mati. Yang ketujuh, Qadirun, yang maha berkuasa. Yang ke-8, Maridun, yang maha kehendak. Yang seterusnya, Alimun, yang maha mengetahui segala sesuatu. Seterusnya, Sami'i, iaitu yang maha mendengar. Basyiri, yang maha melihat. Dan yang terakhir, Mutakallim. Allah juga mempunyai 7 sifat-sifat yang teratur. Yang pertama, kudrah, berkuasa. Yang kedua, iradah, berkehendak. Yang ketiga, sama', mendengar. Yang keempat, basyar, iaitu melihat. Yang kelima, hayat, hidup. Yang keenam, al-ilmu, berpengetahuan. Yang ketujuh, kalam, bercakap secara terus menerang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suhail bin Sabiran, Mumetrik 060887. Jadi saya akan menyambung bab seterusnya dalam kitab yang kami bincangkan, iaitu tajuk mengenal sifat-sifat Allah SWT. Cara untuk kita mengenal Allah ialah dengan mengenali sifat-sifat yang ada pada Allah
Itikad yang wajib dipegang ialah apa yang ada pada Allah SWT tidak boleh ada pada yang selainnya, dan apa yang ada selain daripada Allah SWT tidak boleh ada padanya. Dalam arti kata lain, Allah tidak boleh sama dengan yang selainnya, yakni alam. Maka sifat-sifat Allah SWT juga tidak boleh sama dengan sifat-sifat selain daripadanya. Wajib ke atas setiap mukallaf mengiktikadkan dalam hatinya bahawa sesungguhnya wajib bagi Allah SWT mengisi sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, yang layak baginya, dan mustahil atas Allah SWT mempunyai sifat-sifat kekurangan walaupun satu sifat. Makna mukallaf ialah orang yang mencapai tahap akil balik, iaitu orang yang dipertanggungjawabkan dengan menunaikan segala perkara yang wajib, menjauhi yang haram, digalakkan melakukan perkara yang sunat, dan meninggalkan perkara yang makruh. Pendapat ulama tentang orang yang bertaklid dalam akidah tauhid. Terdapat perbezaan pendapat ulama tentang orang yang bertaklid dalam akidah tauhid. Adakah memadai taklidnya, yakni sah akidahnya jika itikadnya jazam tiada taradud, yakni andai orang yang diikuti berubah pendirian dan menolak itikad itu, dia akan menolaknya. Inilah taklid yang menjadi perbezaan pendapat ulama mengenainya. Adapun taklid yang tidak jazam, yang sekiranya orang yang diikuti itu berubah pendirian dan menolaknya, dia juga akan turut menolak. Taklid ini adalah tidak sah, dan orang yang bertaklid itu dianggap kafir menurut semua pendapat ulama. Keduanya, adakah orang yang bertaklid tidak berdosa atau berdosa kerana tidak berfikir mencari dalil? Jumhur ulama berpendapat jika orang yang bertaklid itu mampu berfikir, maka taklidnya sah tetapi dia berdosa. Akan tetapi jika dia mampu berfikir, maka taklidnya sah dan tidak berdosa. Jadi kita akan teruskan kepada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terbagi pada 3. Sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, dan sifat harus. Wajib mengetahui sifat-sifat Allah SWT supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Mengenal Allah bukan dengan mata, tapi dengan hati yang yakin setelah mengenal dan faham akan sifat-sifat Tuhan kita. Sifat yang wajib bagi Allah yang perlu kita ketahui dan difahami ada 20. Walaupun yang wajib diitikadkan dalam hati tidak terhitung banyaknya, tetapi kita perlu ketahui dan fahami adalah 20 sifat sahaja. Inilah yang dinamakan sifat 20. 20 sifat yang wajib bagi Allah iaitu wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyabu nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayya, sami', basar, kalam, qadiran, maridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Dan seterusnya sifat-sifat mustahil bagi Allah SWT. Ada 20. Yang pertama, adam, hudus, fana, mumasalatuhu lil hawadis, qiyamu bi khairi, al-maut, al-jamlun, kirahah, ajzun, ta'addud, summu, al-ummu, al-bukmu, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu abkam, kaunuhu a'ma, kaunuhu asamma, kaunuhu matian, kaunuhu jahilan. Sifat-sifat yang mustahil juga yang ada pada Allah tidak terhitung banyaknya, tapi yang wajib diketahui dan difahamkan ada 20 yang berlawanan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah SWT. Adalah wajib mengetahui sifat-sifat mustahil bagi Allah supaya kita dapat menghindarkan diri kita daripada menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Ini selain daripada Allah SWT. Dan bahagian yang ketiga bagi sifat-sifat Allah SWT adalah sifat-sifat harus bagi Allah. Sifat yang harus bagi Allah hanya ada satu, iaitu menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Itu adalah harus bagi Allah SWT. Semua kejadian yang di alam semesta ini adalah di dalam kekuasaan Allah SWT. Dari itu adalah harus baginya untuk melakukan apa sahaja yang Allah SWT kehendaki, atau meninggalkan apa yang Allah SWT kehendaki. Jadi siapa yang boleh menghalang atau memaksa Allah SWT dalam segala kejadian alam ini. Apabila Allah SWT kata kun, maka jadilah ia. Oleh itu, pada akhirnya, mengapa manusia perlu mengenal sifat-sifat Allah SWT? Yang pertama, keagungan Allah SWT. Keagungan Allah SWT dalam memberi semua nikmatnya serta anugerah yang tidak ternilai terhadap semua makhluknya di muka bumi ini, khususnya manusia yang kejadiannya dengan penuh konsep keistimewaan, terutama akal dan fikiran yang waras berbanding makhluk yang lain di dunia ini. Yang kedua ialah kebenaran hakiki. Allah SWT itu maha benar dalam segala kejadian yang telah ditentukan, ditakdirkan di alam semesta ini. Sungguhnya bukti kebenarannya disumberkan dari Allah SWT melalui Al-Quran. Yang ketiga, iman secara terurai.
Komitmen dalam prinsip keimanan dan kepercayaan serta hakikat mengenai setiap apa yang telah berlaku diciptakan oleh Allah SWT untuk melengkapkan kitaran hidup di bumi Allah SWT. Dan banyak lagi mengapa kita perlu, sebab kita perlu kita belajar tentang sifat-sifat Allah ni untuk kita nak tingkatkan kita kepercayaan, keimanan kita terhadap pada Allah SWT. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan bin Ash'ari dengan nombor metrik 060856. InsyaAllah saya akan sambung bab yang ketiga, iaitu sifat-sifat Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Pertama, dalam diri seorang Rasul itu haruslah mempunyai sifat siddiq, yang bermaksud benar. Setiap Nabi dan Rasul itu hanya akan menyampaikan perkara-perkara yang benar. Dan inilah sememangnya tugas Nabi, iaitu membawa manusia ke arah kebenaran ataupun cahaya, mengeluarkan manusia daripada kejahilan, dan hanyalah kebenaran sahaja yang akan dibawa oleh Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah sifat amanah, yang bermaksud boleh dipercayai. Rasul memegang tanggungjawab daripada Allah untuk menyampaikan risalah, iaitu seperti yang kita sudah maklum, sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan sifat amanah ataupun al-amin yang boleh dipercayai. Maka dengan ini, sebelum menjadi seorang Nabi lagi, Rasulullah SAW telah menunjukkan bahawa baginda telah mempunyai salah satu sifat daripada sifat kerasulan. Yang ketiga, sifat tabligh, iaitu menyampaikan pada diri seorang Rasul itu mempunyai satu sifat ini, iaitu menyampaikan apa sahaja wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita biasa dengar dalam ayat Quran selalu sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidak akan bercakap ataupun bercakap dari seorang Rasul itu menggunakan hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tidak akan menyembunyikan apa yang disuruh oleh Allah ataupun disampaikan oleh Allah. Yang keempat, sifat fatanah, yang bermaksud bijaksana. Justru sebagai seorang Nabi dan Rasul, sifatnya wajib, ataupun sebagai seorang pemimpin, kita mestilah mempunyai sifat fatanah, yang bermaksud bijaksana. Mustahil bagi seorang Nabi mereka adalah seorang yang tidak pandai ataupun jahil. Dan walaupun kita tahu bagi Nabi SAW tidak pandai membaca, dan itu bukanlah satu sifat kekurangan, semuanya itulah satu kelebihan bagi baginda Nabi SAW. Kita terus kepada yang kedua, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Pertama, kizb, yang bermaksud dusta. Dan mustahil bagi seorang Rasul itu berdusta, kerana ia bertentangan dengan sifat-sifat yang disebutkan sebentar tadi. Yang kedua, khianat. Sifat khianat adalah berlawanan dengan sifat amanah. Sifat ini juga bermaksud tidak dipercayai. Jika seorang Rasul itu mempunyai sifat khianat, nescaya setiap apa yang dibawa oleh mereka tidak akan dipercayai. Yang ketiga, kitman, yang bermaksud menyembunyikan. Jika sifat ini ada dalam seorang Rasul, maka sukar ataupun hari ini agama Islam tidak tertegak, kerana seorang Rasul mempunyai sifat kitman, yakni menyembunyikan, dan ini adalah mustahil bagi mereka untuk mempunyai sifat tersebut. Dan yang terakhirlah sifat baladah, yakni bodoh ataupun jahil. Dan sebagai seorang Nabi, mustahillah bagi mereka untuk mempunyai sifat tidak pandai ataupun bodoh atau jahil. Sebagai seorang Rasul ataupun Nabi, mereka juga ada mempunyai sifat yang harus. Sifat harus ini adalah lebih kepada sifat manusia biasa, sama seperti manusia yang lain. Mereka juga makan, minum, tidur, berkahwin dan sebagainya. Nabi dan Rasul adalah manusia yang biasa, cuma yang membezakan mereka adalah mereka menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, banyak kita dengar tentang makanan yang digemari oleh baginda, ataupun kita lebih kenal dengan makanan-makanan sunnah, anak-anak Nabi, isteri-isteri baginda, dan kehidupan baginda sebelum menjadi seorang Rasul. Baginda mengembala kambing, berniaga dan sebagainya. Itulah sifat-sifat manusia biasa, dan ianya sifat harus bagi seorang Rasul. Seterusnya, Nabi dan Rasul yang menerima suhuf. Ada juga Nabi yang menerima kitab, dan ada Nabi yang menerima suhuf, dan ada yang menerima kedua-duanya.
Seperti contoh, Nabi Musa menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Syed 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, dan Nabi Adam 10 suhuf. Nabi dan Rasul yang menerima kitab adalah Nabi Musa, kitab Taurat, Nabi Daud, kitab Zabur, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, dan Nabi Isa AS, kitab Injil. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Akib Muhaimin bin Muhammad, nombor metrik 060892. Jadi saya akan meneruskan lagi pembentangan daripada kumpulan saya berkenaan kitab Mutiara Berharga pada menyatakan akidah orang yang beriman, yang telah dikarangkan oleh Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dan ditahqiqkan oleh Dr. Abdul Wahab bin Muhammad Saleh. Saya akan menjelaskan tentang tajuk atau subtopik dalam kitab ini yang bertajuk Kepelbagaian dalam Ilmu Tauhid, atau yang telah dituliskan oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau, iaitu pelbagai. Yang pertama dalam subtopik ini iaitu sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Apakah yang dimaksudkan sebagai sam'iyat? Pengertian sam'iyat. Sam'iyat ialah dari segi bahasa ialah diambil dari kata sam', dan kata sam'iyat merupakan perkataan jamak kepada sam'iyat yang bermaksud pendengaran, manakala sam'iyat pada istilah bermaksud perkara-perkara yang dapat diketahuinya adalah dengan melalui pendengaran seseorang. Ini bermakna perkara-perkara sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Sam'iyat ini adalah perkara-perkara yang ghaib. Manusia dapat mengetahui tentang sesuatu perkara yang ghaib yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar adalah dengan pendengaran. Pendengaran melalui apa? Pendengaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Zakaria Stapa 1998, sam'iyat ini juga diistilahkan kepada perkara yang tidak ada jalan lain. Maksudnya tidak ada kaedah lain, tidak ada metod lain untuk manusia dapat mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui perkara-perkara ghaib, perkara-perkara sam'iyat, selain daripada perkhabaran yang diberitahu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sini jelas maksud sam'iyat itu perkara yang tak dapat kita fikir oleh akal manusia untuk mengetahui, untuk memperolehi sesuatu pengetahuan yang di luar jangkauan kita, misalnya berkenaan dengan alam kubur, misalnya berkenaan dengan neraka, syurga, malaikat dan sebagainya. Baik, setelah Syekh Daud Al-Fatani menjelaskan kepada kita apa itu sam'iyat, apakah yang dimaksudkan sam'iyat, beliau juga menyatakan dalam kitab beliau iaitu perkara-perkara yang dikategorikan sebagai sam'iyat atau alam ghaib ini. Yang pertama, alam barzakh atau alam kubur. Yang pertama iaitu himpitan kubur. Himpitan kubur, bagaimana berlakunya azab kubur, apakah azab kubur, soalan munkar nakir, apakah yang akan dipersoalkan oleh malaikat munkar dan malaikat nakir, bilangan malaikat munkar, bilangan malaikat nakir yang dijelaskan oleh beliau dalam kitab beliau. Kemudian beliau juga menceritakan tentang keadaan hari kiamat, apakah tanda hari kiamat, bagaimana terjadinya hari kiamat tersebut, bagaimana keadaan huru-haranya manusia, makhluk Allah di atas muka bumi pada hari kiamat itu. Kemudian beliau juga menjelaskan kepada kita bagaimana huru-haranya keadaan di padang mahsyar dengan berkumpulnya seluruh makhluk Allah di suatu tempat dinamakan padang mahsyar. Yang terakhir sekali, beliau menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara untuk dihisabkan kita. Maksudnya untuk kita, bagaimana kita menerima surah amalan yang telah kita lakukan di atas muka bumi. Bagaimana amalan kita itu ditimbang di atas al-mizan, timbangan amalan. Kemudian bagaimana kita melalui titian siratul mustaqim. Jadi jelaslah bahawasanya kita umat manusia ni perlu, wajib ke atas diri kita, wajibkan ke atas diri kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan ilmu tauhid ini. Ini kerana ilmu tauhid penting untuk kita memperkukuhkan akidah kita. Tidak kesemua ilmu pengetahuan kita dapat fikir atau tercapai akal kita untuk memperoleh suatu ilmu. Yang jelas dengan dalam topik ini, pelbagai ilmu tauhid ini banyak sangat perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang tak dapat kita fikir, tapi sebenarnya ia ada, ia wujud untuk kita mempercayai sebagai orang Islam.
Islam sebagai umat Islam. Wallahu a'lam. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Saya Muhammad Ashraf bin Mustafa, nombor metrik 060839. Jadi insya-Allah giliran saya untuk membicarakan berkenaan bab 5 daripada kitab yang ditahqiq oleh Dr. Abdul Wahab bin Muhammad Saleh berdasarkan kitab Mutiara Berharga pada menyatakan akidah orang yang beriman ataupun Ad-Dar Al-Thamin fi Aqaidah Al-Mu'minin daripada Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Okey, dalam bab 5 ini dibincangkan berkenaan perbincangan berkaitan dua kalimah syahadah. Di bawah bab 5 ini terdapat berbagai subtopik. Okey, yang pertama, penyataan nafi dan pasti dalam kalimah syahadah. Rukun syahadah tauhid ada dua, iaitu pertama, nafi, yakni menafikan segala sembahan selain Allah SWT. Kedua, isbat, yakni menetapkan sifat ilahiyah, ini sembahan hanya hak untuk kepada Allah SWT sahaja. Antara dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Zukhruf ayat 26, wa idh qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Maksudnya, dan ketika mana berkata Ibrahim kepada bapanya dan kaumnya, sungguhnya aku lepas diri daripada apa yang kamu sembah. Ini adalah dalil bagi nafi, yakni menafikan segala sembahan selain Allah SWT. Yang kedua dalil daripada surah yang sama ayat 27, illa alladhi a'udzu billahi minasyaitonir rajim illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Maksudnya melainkan dia yang menciptakan aku, yakni Allah, sungguhnya dialah yang akan memberi aku petunjuk. Ini adalah dalil isbat, yakni menetapkan uluhiyah hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Yang kedua, subtopik berkenaan sifat-sifat terkandung dalam istighna dan iftiqar. Sifat istighna yang terkandung dalamnya adalah wujud, qidam, baqa', muqalabatul lil hawadith, qiyamu bi nafsih, sama', basar, kalam, sami' basir dan mutakallim. Sifat istighna ini yakni sifat sifat kaya. Hakikat sifat istighna mustaghniyun an kulli ma siwahu. Artinya kaya Allah Ta'ala itu daripada tiap-tiap yang lain. Yang kedua, sifat istiqar. Dari sifat istiqar ini terkandungnya sifat qudrah, iradah, ilmu, hayah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyah. Sifat iftiqar artinya berkehendak. Hakikatnya sifat iftiqar wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Artinya berkehendak tiap-tiap yang lainnya kepadanya. Okey, kemudian subtopik yang seterusnya berkenaan ta'rif Nabi. Dibicarakan berkenaan ta'rif Nabi yang diperlihatkan bahawa dua maksud secara ringkasnya. Pertama, Nabi merujuk kepada orang yang menyampaikan berita. Manakala kedua, Nabi merujuk kepada orang yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi dan mulia. Akan tapi, pengertian Nabi dari sudut istilah melalui perspektif Al-Quran dapat dilihatkan dalam dua bentuk, sama ada dalam mufrad atau jamak. Dan kedua-dua bentuk ini boleh didapati sebanyak 75 kali. Jadi secara ringkasnya, diperlihatkan Nabi adalah seorang yang terima wahyu daripada Allah SWT untuk dirinya sendiri. Dan apabila diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain, dia dikenali sebagai Rasul. Kemudian subtopik seterusnya berkenaan malaikat dan kejadian malaikat. Okay, malaikat dan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, perkataan malaikat berasal daripada perkataan jamak daripada perkataan malak untuk malaikat dan alim untuk ulama'. Ada ulama' berpendapat perkataan malak diambil daripada perkataan alaka dan malakah yang bermaksud mengutuskan perutusan atau risalah. Malaikat adalah utusan daripada Allah SWT yang memainkan pelbagai peranan. Kejadian malaikat. Malaikat ialah roh yang tinggal di dalam jisim halus yang dijadikan daripada cahaya, berupaya merupakan atau menyerupai dalam pelbagai bentuk yang baik dan tidak bersifat dengan lelaki atau perempuan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Fatir ayat 1. Maksudnya, segala puji tertentu bagi Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Ia menambahkan pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Kemudian berkenaan kitab-kitab samawi. Kitab samawi adalah wahyu Tuhan yang dibukukan seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Dicontohkan 4 kitab tersebut kerana kitab-kitab itulah yang popular di kalangan umat Muslim maupun non-Muslim. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahawa kitab samawi tidaklah terbatas hanya kepada Al-Quran, melainkan seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya. Keragaman kitab samawi ini juga ditunjukkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 184. Yang bermaksud, jika
jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang beri penjelasan yang sempurna. Seterusnya, topik berkenaan Nabi SAW dikurniakan jawami' al-kalam. Nabi SAW dikurniakan dengan jawami' al-kalam, di mana jawami' al-kalam adalah sebuah kalimah yang ringkas tapi mempunyai makna yang luas. Inilah keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, di mana beliau sangat fasih di dalam menyampaikan sesuatu. Kefasihan ketika menyampaikan kalimat sangat berpengaruh bagi orang yang diajak bicara. Semakin fasih sebuah kalimah, semakin mudah untuk dipahami dan diingat. Inilah salah satu kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Kemudian, pendapat ulama tentang kewajipan Muslim mengucapkan dua kalimah syahadah. Menuturkan kalimah syahadah adalah wajib bagi orang yang berkemampuan dan berkuasa untuk mengesahkan keimanan. Orang yang tidak berkuasa itu, orang yang bisu, oleh itu tidak dituntutkan mereka untuk menuturkan syahadah. Kemudian sebab dijadikan dua kalimah syahadah sebagai tanda iman dan Islam. Bila seorang mengucapkan dua kalimah syahadah diikuti keyakinan dijilab dan akidah diperkasakan, individu itu akan menjadi Muslim taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan ialah keadaan hati merasai ketenangan tanpa terselit sebarang keraguan dalam setiap tindakan. Keyakinan ialah amalan hati yang menjadi tanda kesempurnaan iman Muslim. Ia juga kunci dalam mengenal Allah SWT sebagai pencipta dan pentadbir alam semesta. Dan yang terakhir, kurniaan Allah SWT, topik yang terakhir, kurniaan Allah SWT bagi orang yang banyak berzikir dengan kalimah syahadah. Yang pertama, pengamalnya akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Kedua, mendapat jaminan syurga. Yang ini siapa yang mengakhiri kalamnya dengan kalimah la ilaha illallah, wajiblah syurga baginya. Yang ketiga, tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang keempat, zikir syahadah ini berat pada timbangannya. Dan yang terakhir merupakan kalimah syahadah ini merupakan anak kunci syurga. Jadi insyaAllah itu saja daripada saya perbincangan dalam bab 5 berdasarkan kitab yang ditahqiq oleh Dr. Wahab bin Muhammad Saleh, berdasarkan kitab Mutiara Berharga pada menyatakan akidah orang yang beriman daripada Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam bab 5 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir sekali, iaitu kesimpulannya, ilmu tauhid adalah satu ilmu yang harus dipelajari oleh setiap manusia agar tidak berada di dalam kesesatan. Kitab yang ditulis oleh Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani adalah sebuah kitab yang berkualiti untuk dipelajari dan dikaji lebih mendalam tentang perkara-perkara ilmu tauhid. Antara bahagian-bahagian yang berkaitan dengan ilmu tauhid yang terdapat dalam kitab ini seperti mengenal ilmu dan iman, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Nabi dan mempelajari perkara-perkara sam'iyat dan lain-lain lagi. Selain mempelajari kitab ini, kita boleh mengetahui serba sedikit tentang latar belakang pengarang kitab ini yang telah bertungku lumus bagi menyempurnakan kitab tauhid ini. Beliau juga merupakan seorang pengarang yang hebat ilmunya serta menjadi tempat rujukan kepada masyarakat untuk dipelajari. Olehnya demikian itu, pelbagai ilmu atau tajuknya boleh menjadi saranan kepada masyarakat biasa untuk mempelajari dengan lebih mudah serta dapat mendekatkan diri Allah Subhanahu Wa Taala serta kita boleh menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.